Masih. Alright. Nah, so dalam apa lagi? Oh, Marian. Okay. Now, minggu lepas kita sudah cover sampai ikatan kovalent berganda. Okay, so kita ulang sikit sajalah supaya kau nampak kesinambungan dia. Okay, now, so cerita begitu sebab dari sini. Okay, unsur-unsur yang bukan dalam kumpulan 18. Okay, semua tidak stabil. Jadi sama ada mereka perlu lepaskan elektron ataupun terima elektron. Barulah mereka akan jadi stabil. Tapi bila stabil, diorang akan ada charge bah. Okay? So kalau ada charge, maksudnya mereka akan bergabung secara ionik. Contohnya Na, natrium bahkan adalah logam, klorin bukan logam. So satu derma elektron, satu terima, sudah jadi charge positif negatif bahkan, jadi mereka akan saling menarik. Okay, dan kekal, dan ikatan itu menjadi ikatan ionik. Okay, so tapi kalau untuk yang bukan logam, okay, yang semua sini contoh logam, contoh bukan logam, contohnya klorin, okay, 77. Mereka saling memerlukan satu, okay. So tengok, klorin ada kurang satu lagi, sini klorin pun kurang satu. Jadi kalau kau kurang satu, kau perlu derma satu juga. Share lah, kira share. Okay, so bila share, klorin di sini akan cukup 8, klorin sebelah kanan pun cukup 8, dan ikatan yang dikongsi bahkan akan menjadi ikatan kovalent. Okay, dua elektron menjadi satu ikatan. Okay, nah kalau dalam kes lari, lari, ayo, silakan betul. Okay, okay, dalam kes hidrogen dan klorin pun sama. Nah, kau tengok. Hidrogen perlukan satu untuk mencapai susunan elektron 2 biji. 2 biji oktet ke duplet? Kau masih ingat kan? Oktet ke duplet? Entah, lupa. Astaga. Duplet bagia. Okay, kalau 2 biji duplet. Kalau 8 biji oktet. So, hidrogen bila dia share barang sama klorin. Okay, so hidrogen ada 2 biji. Dia sudah mencapai susunan elektron duplet. Manakala klorin, nah dia pun perlukan satu. So dia dapat satu daripada hidrogen. So sudah 8 bahkan klorin sudah mencapai susunan elektron oktet. Dua-dua pun stabil dan perkongsian dia bahkan akan menjadi satu ikatan. So hidrogen dan klorin satu ikatan. Ini ikatan tunggal, single bond. Kalau ikatan double bond, triple bond, ikatan kovalent berganda 2 dan 3. Macam mana? So, penerangan sini kamu sila baca balik. Sebab dalam PB, sebenarnya tidak juga PB, PA bah. Biasanya PA dia akan tanya apakah cerita tentang ikatan dia. Jadi selain daripada lukis, kamu juga perlu tulis beberapa ayat. So, beberapa ayat itu daripada sinilah. Okay? Now, so oxygen. In the case of oxygen, dia ada 6 elektron valence. Okay, valence maksudnya paling luar. Okay, nah maksudnya dia perlukan 2 untuk stabil. Oksigen di sini kanan pun sama, dia perlukan 2 untuk stabil. Okay, so kalau mau stabil macam mana? Kau perlukan 2, kau derma 2. So oksigen 2, sebelah kanan pun derma 2. Nah, so dia share 4, 8. So dua-dua pun sudah stabil dan kamu tengok ada 4 elektron bahkan. So 4 elektron di sini akan menjadi 2 ikatan, sebenarnya satu ikatan tapi kita panggil dia sebagai ikatan kovalent ganda 2. Okay, di sini. Ikatan kovalent ganda 2 ataupun kita bilang double bond. Berapa ikatan kovalent? 1. Tetapi berapa kali ganda? 2 kali ganda. It's a one bond tapi double bond. Okay? Kalau kamu tidak ingat ganda 2, bahkan kau tulis double bond pun ikatan double ke bolehlah, saya terima juga. Okay? Sebab dalam BI memang panggil double bond. Okay. Nah, in the case of nitrogen,
Okay, nitrogen dia kurang 3 untuk jadi stabil. Kalau dia kurang 3, maka dia perlulah share 3. Okay, nah kau tengok. Sudah share 3, tambah 2 lagi yang baki, 8. 6, 2, 8. So, kalau sudah ada 6 ikatan di sini, 6 elektron di sini, dia akan jadi 3 single bond. So, dia akan jadi satu ikatan berganda 3. Ikatan covalent ganda 3. Triple bond. Okay? Ikatan covalent ganda 3. Okay. Now, Wina, why the hell? Sekejap lah, benda ni apa? Kacau betul. Asyik balik-balik keluar benda itu. Dan ganda 3. Okay. Now, so hari ni kita akan masuk topik baru, daya tarikan antara molekul. Okay. So ada 4 daya, 4 ikatan yang kamu akan belajar. Tadi kamu sudah belajar 2. Okay. Satu ialah ikatan ionik. Okay, sebelum ini minggu lepas pakai ikatan ionik iaitu logam dan bukan logam. Okay, itu ionik. Lepas itu covalent. Covalent itu antara bukan logam. Okay, covalent maksudnya co tu sharing bahkan valent tu paling luar. So covalent sharing yang paling luar. Sekarang adalah daya tarikan yang jauh lagi lemah daya dia berbanding dengan daya covalent dan ionik. Okay, so kita tengok dulu. Yang first one ialah daya van der Waals. Okay, nama ini kamu tidak boleh salah eja. Kalau huruf besar kecil saya tidak kisah. Yang penting kamu ingat van der Waals ada DER dan WAA ya. Okay, so van der Waals. Nama ini tidak boleh salah sebab ini nama saintifik. Okay, now. Apakah maksud van der Waals? Okay, sebelum kamu tengok penerangan di sini, mungkin kamu boleh cuba bayangkan bah. Okay, planet matahari dan planet-planet yang mengelilingi matahari. Okay, kenapa planet itu kekal di orbit? Boleh faham tak? Boleh sir, boleh. Okay, planet-planet contohnya bumi, kenapa kita tidak jauh daripada matahari? Kita kekal pada jarak yang lebih kurang sama. Okey, sebab orbit itu bukan bulat, dia bujur. Tapi bumi kekal pada orbit. Sebab matahari dengan bumi ada daya tarikan. Okey, ada daya tarikan. Tetapi disebabkan pergerakan, maka ada juga daya yang memisahkan bumi, yang menjauhkan bumi daripada matahari. Dan itu adalah balance. Sebab itu bumi walaupun dia tertarik oleh matahari, tetapi dia juga ada daya yang menarik keluar. Tapi tidak apa, itu kalau kau tidak faham. Okay, now itu dalam semester 2 kali ke semester 3 kamu akan belajarlah tentang daya. Okay, now kau tengok dulu dalam sebatian covalent, atom bukan logam diikat oleh ikatan covalent yang kuat di sini. Okay, antara dua atom, seperti tadi klorin, hidrogen, klorin, bahkan dia ada ikatan covalent yang kuat. Tetapi antara molekul-molekul ini, kau tengok daya antara molekul adalah daya van der Waals yang lemah. Okay, kenapa? Apakah maksud van der Waals ini? Okay, dalam fizik, kita sudah sentuh fizik sudah. Okay, dalam fizik bahkan teorinya ialah benda itu asal ada jisim. Okay, asal ada jisim. Contohnya macam saya. Jisim saya ialah kemarin saya timbang 83.5 kg. Okay. Ataupun kalau satu cawan kah, sehelai kertas kah, semua benda ini ada jisim kan, ada kg, ada gram dia kan. Asalkan ada jisim, dia ada daya tarikan. Sama macam graviti. Okay. Kenapa kau dengan bumi? Kenapa kita kekal di atas permukaan bumi? Kenapa kita tidak terbang jauh-jauh? Kau bilang ada daya graviti. So, daya graviti datang daripada mana?
Okay, daripada jisim. Okay, hubungan kau dengan bumi ialah jisim bumi dengan jisim kamu sendiri. Okey, katakan jisim bumi sudah kekal kan, dia memang sama. Tetapi kalau kamu bertambah jisim, okey macam saya kuat makan lah sampai tidak exercise bahkan sampai saya 100 kg. Jadi jisim saya sudah kuat, jadi tarikan antara saya dengan bumi pun menjadi kuat. Okey, so ingatlah daya tarikan memang wujud selagi ada jisim. Okey, sama juga antara atom-atom, antara molekul-molekul bahkan mereka ada jisim walaupun kecil-kecil tapi masih ada daya tarikan. So daya tarikan yang sangat-sangat lemah itu dipanggil van der Waals. Okay, so inilah nama dia, van der Waals. Okay, so contoh-contoh molekul yang mempunyai daya van der Waals adalah sebenarnya semua. Tapi dia bagi contoh air. Sebenarnya ini bukan air ya, klorin. Okay, Cl2 ialah gas klorin. Okay, metana, gas metana dan lain-lain. Okay, jadi gambar raja kamu nampak di sini. Strong covalent bonds, okay, ikatan, tetapi antara molekul ada daya tarikan juga, okay. Daya tarikan yang lemah ini akan menyebabkan dia ada van der Waals attraction. Okay. Nah, mungkin sini tidak berapa cukup penerangan. Saya kasih terang sikit. Okay. Kenapa ini penting van der Waals? Okay. Now, van der Waals ini kadang-kadang boleh digunakan untuk menerangkan takat didih. Kenapa sesetengah benda bahkan contohnya minyak. Takat didih, takat didih dalam kimia dan fizik, definisi dia ialah daripada cecair bertukar menjadi gas. Itu adalah takat didih. So takat didih untuk minyak, lain minyak, walaupun sama-sama minyak kan, tapi lain jenis minyak, takat didih dia lain. Kenapa? So salah satu penerangan ialah menggunakan van der Waals. Kan saya bilang tadi, van der Waals adalah disebabkan oleh jisim. Contohnya kalau jisim molekul ini dan ini adalah sangat besar, sangat besar, maka van der Waals dia pun lagi tinggi. Lagi tinggi, dia tarikan lagi tinggi bahkan, maka lagi banyak tenaga perlu diperlukan untuk pisah. Jadi takat didih adalah lagi tinggi sebab lagi banyak tenaga perlu diperlukan untuk pisahkan mereka untuk didihkan. Tetapi kalau contohnya macam ini, molekul yang kecil saja, daya tarikan dia ada tapi tidak begitu kuat. Kalau tidak kuat, kita tidak perlu banyak tenaga. Sedikit saja sudah cukup untuk kasih dia didih. So kalau dia tidak perlukan tenaga yang tinggi, maka takat didih dia adalah rendah. Yang ini kemungkinan akan ditanya dalam PA. Sama PB tidak jugalah, tapi PA. Biasanya PA dia akan tanya, semakin menuruni satu kumpulan, contohnya kumpulan 16 ataupun kumpulan 17, makin turun kumpulan 17, makin besar ataupun makin tinggi takat didih dia. Kenapa? Sebab van der Waals. Nanti ada juga kamu akan nampak dia punya gambar, dia punya graf. Bawah nanti ada graf dia. So sekarang van der Waals, just kamu ingat, van der Waals ialah daya tarikan yang sangat lemah, yang dipengaruhi oleh jisim. Makin besar jisim, makin besar daya tarikan van der Waals. Tapi dia masih kira sebagai tarikan ataupun daya tarikan yang lemah. Sampai sini okey tak? Ada yang mau tanya, yang bingung sudah? Okey, sir, okey. Okay, good. So van der Waals sudah. Daya tarikan yang satu lagi ataupun kita kira ikatan lah. Yang kira ikatan lemah juga, tapi ikatan dia kuat lagi daripada van der Waals yang tadi. Iaitu ikatan hidrogen. Nah kita tengok. Ikatan hidrogen terbentuk sekiranya atom hidrogen diikat kepada atom nitrogen, oksigen dan fluorine. So kau akan nampak molekul begitu. HO, HN dan HF. Hidrogen lah H dengan nitrogen HN.
hidrogen oksigen HO, hidrogen fluorin HF. Nah, mana-mana molekul yang ada kumpulan ini. Kalau bukannya ada oksigen terus ada ikatan hidrogen, bukan. Maksudnya kalau hidrogen diikat dengan mana-mana ini, maka dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Macam mana kamu mau ingat? Kau kira begitu, H hydrogen and then FON, phone, H phone. Okay, H phone ini adalah hidrogen punya lah. Okay, now sebatian ataupun compound lah yang sudah ada molekul begitu, ini dipanggil sebatian. Okay, sebatian yang mempunyai ikatan hidrogen seperti molekul air. Sebab apa? Tengok ada HO. Hydrogen fluoride. Sebenarnya dia bahasa Melayu ialah hydrogen fluorida. Okay, HF. HF sendiri kan ada bahkan hidrogen dengan fluorin. Okay, dan molekul amonia, namanya NH3. Nitrogen dengan hidrogen. Nitrogen dengan hidrogen. Tiga-tiga ini dan juga mana-mana kumpulan, mana-mana sebatian, asalkan ada kamu nampak H diikat dengan mana-mana ini, maksudnya dia ada hydrogen bond. Okay, dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Nah, so macam mana? So, kau tengok, ada 3 molekul air, tetapi air ini, mereka akan saling tertarik. Akan saling tertarik antara sesama. Okay, now, tapi hydrogen bond ini, dia boleh membentuk dan dia juga boleh putus. Okay, contohnya begitu, dia bentuk, putus. So, dia sangat rawak dan dia tidak selalu kekal. Kalau dalam bentuk cecair, bahkan air, antara molekul air, ikatan hidrogen ini, nah kau tengok dia lukis begitu, maksudnya dia masih ikatan ataupun daya tarikan yang lemah. Okay, so sebab dia boleh bentuk putus. Okay, now, tetapi, not again. Astaga. Kacau benda ini. Okay, jangan salah tekan lah. Okay, now, hydrogen bond. Sekejap. Ada orang mau tanya saya something ke? Oi bang, kenapa orang angkat tangan? Okay, now back to benda ini ya. Okay, kesan ikatan hidrogen bagi air berbanding ais dari aspek takat didih, ketelarutan dan ketumpatan. Okay, now dalam PB dan PA memang soalan confirm soalan ini akan kena tanya. Bentuk dia saya tidak tahu, tapi tiap-tiap kali ada subjek ini kan, memang soalan yang sama akan ditanya. Okay, apakah faktor-faktor yang akan dipengaruhi oleh ikatan hidrogen? So, takat didih, ketelarutan dan ketumpatan. 3 ini saja. Okay, now so di bawah ada penjelasan dia. Okay, macam mana hydrogen bond ataupun ikatan hidrogen dalam air mempengaruhi 3 aspek ini. So, kita tengok dulu takat didih. Okay, nah kau tengok item nombor 2. Air adalah sebatian kovalen yang mempunyai ikatan hidrogen antara molekulnya. Okay, nah kau tengok. Tadi kita tahu H2O dan HF ini bahkan ada ikatan hidrogen antara molekul dia dan yang lain di sini tiada. KS, SE, TE semua ini tiada. Okay, ikatan hidrogen antara molekul air menyebabkan air mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Okay, kau tengok boiling point, takat didih. Okay, berbanding dengan sebatian hidrogen sulfida dan sebatian lain kumpulan 16. Okay, now kau tengok oksigen, ini S ialah apa ni sudah sulfur, sulfur, belerang sulfur, selenium, tellurium. Okay, semua yang warna merah ini adalah unsur-unsur dalam kumpulan 16. F, Cl, Br, I, semua ini adalah kumpulan 17. Okay, now, so secara logiknya, okay, kita tahu, tadi saya pun ada sebut, semakin turun daripada kumpulan itu, contohnya F, Cl, Br dan Hi, semakin turun kumpulan, semakin tinggi
takat didih dia. Kau tengok, memang betul dari CLBRI. Okay, semakin meningkat takat didih. Ini pun sama. Okay, SSETE. Semakin turun kumpulan, semakin meningkat. Damn it. Sorry. Tercarut saya. Tidak boleh tekan. Okay. Now, so di sini, yang trend semakin naik, bahkan kita boleh jelaskan dengan van der Waals. Okay, memang van der Waals sebab semakin tinggi, semakin besar jisim dia, tinggi jisim dia. So kalau jisim makin tinggi, maka takat didih pun makin tinggi. Nah, tetapi yang di sini, kenapa dia naik tinggi-tinggi? Kenapa bukan bawah di sini? Sepatutnya kalau ikutkan trend, O di bawah sini, F di bawah sini. Tapi dua-dua ini jauh lagi tinggi daripada unsur-unsur di bawah dia. Kenapa? Okay, so kita tengok penjelasan dia. Okay, daripada graf, okay, item nombor 3, daripada graf, didapati air mempunyai ikatan hidrogen antara molekulnya, mempunyai takat didih yang lebih tinggi. Okay, dia mempunyai air H2O bah. Okay, H2O, dia ada ikatan hidrogen. Jadi dia lagi tinggi. Okay, nombor 4. Sebatian kovalent seperti metana CH4 tidak dapat larut dalam air kerana molekul metana tidak dapat membentuk. Okay, ini lain sudah. Nombor 4 adalah untuk bawah. So, nombor 3 kita nampak di sini. Okay, kalau mau minta penjelasan, senang saja. Air dan hidrogen fluorida, dua-dua ini boleh membentuk ikatan hidrogen. So, kau tengok, sini ada van der Waals. Mereka pun ada van der Waals, okay? Tetapi mereka ada tambahan lagi, ikatan hidrogen. Maka, makin banyak tenaga yang diperlukan untuk memisahkan molekul-molekul dia. Okay, untuk didih. Okay, maka takat didih adalah lebih tinggi. Itu saja. Kalau ditanyakan apakah pengaruh dia untuk takat didih. So kalau ada ikatan hidrogen, maka takat didih adalah lebih tinggi. Itu saja. Okay, nombor 4. Nombor 4 merujuk kepada yang bawah punya. Okay, now. So kau tengok di sini ya. Okay, contoh yang dia berikan ialah etanol. Etanol ialah alkohol. Okay, sampai OH sorry. COH di sini. Okay. OH ini, okay, ini adalah molekul etanol, iaitu alkohol yang selalu kau haus-haus itu bah. Tidak kisahlah alkohol apa yang kau pakai. Okay, dia memang ada kandungan etanol. Contohnya macam bir ada 5%. Okay, kalau kau pakai yang alkohol dari kampung-kampung bahkan lagi tinggi. Semua pun mengandungi etanol. Dan kenapa kita kata alkohol ini kan boleh campur air untuk kurangkan kick dia. Okay, kenapa? Minyak kalau campur air, minyak tidak dapat bercampur. Okay, kau tuang air macam mana pun dia tidak bercampur. Tetapi alkohol kau tuang air saja, kau kacau sikit, dia bercampur dan mengurangkan percentage alkohol dia, mengurangkan kepekatan. Okay, kenapa boleh bercampur? So kita tengok. Okay, daripada graf, okay, nombor 4. Sebatian kovalent seperti metana, okay, CH4, okay, tiada O, tiada F, tiada N bahkan. Jadi metana tidak dapat larut dalam air kerana molekul metana tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air apabila metana ditambah air. Okay, so air boleh, dia tidak boleh. So tiada ikatan hidrogen lah. Okay, manakala molekul etanol, nah ada OH di sini. OH boleh membentuk ikatan hidrogen. Okay, bila ditambah air, etanol dapat larut dalam air. Kerana molekul etanol dan molekul air dapat membentuk ikatan hidrogen. Okay, so molekul air yang biru ini, okay, boleh terikat. Okay, H dengan O dengan H. Okay, jadi etanol boleh larut dalam air. Okay, sama juga banyak banyak cecair bahkan kalau dapat larut ataupun bercampur dengan air, kemungkinan besar dia ada ikatan hidrogen. Okay, kemungkinan besar. Okay, yang tidak dapat larut dalam air, yang tidak bercampur dengan air sebab tiada ikatan hidrogen. Okay. And then, okay, ketumpatan
berbanding ais. Okay, same thing juga ikatan hidrogen, tapi sekarang kita tengok ketumpatan dia. Okay, now okay, biasanya pepejal mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi berbanding cecair untuk gas dan jirim yang sama. Okay, nah contohnya di bawah. Okay, gas, liquid, solid, gas, cecair dan pepejal. Okay, common sense kita tahu gas ini dia punya jirim kurang. Kau tengok berapa jirim yang ada, tidak banyak. Okay, liquid lebih banyak, lebih rapat, tetapi solid dia punya jirim adalah yang paling padat. Kalau paling padat, maksudnya dia punya jisim pun besar kan, jisim tinggi. Okay, itu common sense yang kita tahu. Okay, kita tengok, ketumpatan ialah jisim bahagi isi padu. Ini formula dia. Okay, ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Nah, tiga-tiga ini isi padu adalah sama. Tetapi jisim berbeza, jisim solid yang paling tinggi bahkan. Jadi kita boleh kata ketumpatan solid ataupun pepejal adalah jauh lagi besar daripada ketumpatan gas. Okay? Now, so kau tengok pepejal lebih tumpat kerana lebih banyak zarah, lebih banyak partikel yang ditempatkan dalam seunit isi padu. Okay, satu unit ini kira sebagai satu unit isi padu. Okay, berbanding dengan cecair dan gas. So kau tengok, dia punya isi padu semua sama, tetapi kau tengok, dia padat, dia lebih banyak zarah. Okay, so kita boleh kata, gas less dense, kurang tumpat. Okay, solid more dense, lagi tumpat ataupun ketumpatan lagi tinggi. Okay, now, walau bagaimanapun, now, ais adalah pepejal. Dia mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding dengan air yang cecair pada 4 darjah Celsius. Okey, air bila dia sudah 1 darjah Celsius dia sudah mula cair bahkan pada 4 darjah Celsius ini air adalah yang paling tumpat. Okey, kan saya bilang kalau lagi tumpat dia sepatutnya tenggelam bahkan, tapi kenapa ais dia terapung dalam atas air, atas permukaan? Kita dah kisah air apa ke? Air putih ke, air garam ke, air Milo ke, susu ke, ataupun yang apa-apa alkohol bah, yang kalau di kampung kau minum. Mungkin kau rasa okey, tidak cukup sejuk, saya tambah air lah. Biarlah dia cair, tapi yang penting sejuk. Okay. So kau pun tambah ais dan ais itu terapung di atas. Kalau ikutkan common sense, sepatutnya ais tenggelam sebab dia pepejal. Tetapi kenapa dia terapung? Okay, so kita tengok penjelasan di bawah. Okay, last page sudah. Okay, habis ini dan habislah kelas kita hari ini. Okay, now. Ini adalah kerana ikatan hidrogen antara molekul air mempengaruhi ketumpatan ais. Okay, now. Ini dalam BI ya, tapi saya terjemahkan juga. Kau tengok water density. Water is most dense at 4 degrees Celsius. Okay, pada 4 darjah Celsius, air adalah paling tumpat. Okay, water contracts as it cools to 4 degrees Celsius. Okay, contohnya air pada suhu bilik kan. Okay, air sekarang. Sebab ada haba, mereka pun jauh-jauh. Okay, kau tahu kan, dari sekolah rendah kau sudah belajar teori ni, makin panas sesuatu benda, isi padu dia bertambah. Okay, sebab dia ada tenaga untuk bergerak. Jadi dia punya saiz lagi besar. Okay, water contracts maksudnya air mengecut. Okay, isi padu dia berkurang sebab molekul dia makin dekat. Sudah kurang tenaga makin kurang bergerak dan nampak air mengecut pada 4 darjah Celsius. Okay, tapi as water cools from 4 degrees Celsius to freezing, okay, apabila air disejukkan lagi daripada 4 darjah Celsius sampai beku, okay, 0 darjah Celsius, it expands. Okay, dia mengembang and become less dense, menjadi kurang tumpat due to hydrogen bonding. Okay, therefore ice floats. Okay, sebab itu ais akan terapung. Nah, kau tengok liquid water kan, hydrogen bond constantly break and reform. Dia akan putus dan bentuk semula. Putus bentuk semula. Jadi cecair air dalam bentuk cecair adalah padat sebab ikatan dia bentuk putus. Okay. Nah, tetapi apabila disejukkan,
hydrogen bonds dia akan jadi stabil. Okay, dan bila stabil kau tengok dia punya susunan lagi jauh bahkan antara satu sama lain berbanding dengan cecair. Jadi sebab mereka makin jauh, kau tengok bilangan molekul air di sini adalah sama. Apabila dibekukan mereka lagi jauh bahkan, maksudnya ketumpatan berkurang. Kalau ketumpatan berkurang, maka dia akan terapung atas air. Okay, so kau tengok nombor 6. Dalam ais, susunan molekul-molekul H2O ais adalah lebih terbuka. Okay, mereka lebih terbuka, lebih jauh. Setiap molekul air dikelilingi oleh 4 molekul air yang lain melalui ikatan hidrogen. Okay. Struktur ais yang lebih terbuka ini menyebabkan ais kurang tumpat. Okay, kita nampak di gambar di sini. Okay, dia kurang tumpat. Dia lagi jauh, dia kurang tumpat. Okay. Itu juga kenapa kalau kamu buat ais bahkan contohnya kamu cuba isi botol air bang. Okay, isi botol air sampai penuh, botol plastik lah. Okay, kau isi sampai penuh dan kamu tutup. Kamu kasih tutup dan kasih beku. So lepas satu malam, air itu akan beku bahkan dan kamu dapati bekas apa tu? Bekas plastik itu kan dia kembang. Okay, bukankah guru sains dulu dari sekolah rendah sudah cakap kan? Kalau sejuk seperti mengecut, kenapa dia kembang? Sebab inilah. Okay. Bila dibekukan, ikatan hidrogen ini akan jadi kekal dan susunan dia akan jadi lebih terbuka sebab dia terbuka bahkan isi padu bertambah, maka walaupun bila jisim air dalam botol itu adalah sama, kau tidak tambah air, kau tidak kasih kurang, tetapi isi padu dia bertambah. Okay, sebab begitulah. Okay, ataupun kalau itu air bahkan kau tidak kasih tutup, okay, itu botol kau kasih buka, kau akan dapati air bila sudah beku bahkan dia akan kembang sikit. Okay, dia kembang sikit sebab itu jugalah. Okay. Now, so nombor 7, apabila ais lebur, setengah ikatan hidrogen terputus. Okay, asalnya ada stabil sudah bahkan bila lebur dia akan terputus. Okay, menyebabkan molekul air lebih rapat antara satu sama lain. Okay, maka ais kurang tumpat pada air ais kurang tumpat daripada air pada 4 darjah Celsius. Okay, so air di bawah sini dia punya ikatan hidrogen ada tapi kan dia bentuk putus bahkan jadi air punya ketumpatan lagi tinggi daripada ais. Okay, so inilah penjelasan yang kamu patut tulis dalam PA nanti. Okay, setakat ini bab 2 dan bab 3. Adakah yang kamu orang mau tanya? Guys, adakah yang kamu orang bingung ataupun mau saya ulang kah? Untuk bab 2 dan 3. Tidak juga kalau saya. Tidak tahu kalau yang lain. Adalah setakat ini. Oh, kan. Fem kau kan budak pandai, mestilah kau tidak. Tapi okey juga, mungkin sekarang kau tiada soalan ataupun mungkin kau nanti saya bagi link yang sudah record bahkan saya kasih kau link kau dengar semula. Ya, ataupun kalau kau baca balik, then okeylah Ezron. Line sekarang slow. Okay, no problem. Niki nanti kau Niki pula Ezron. Kau nanti kau tengok balik lah ataupun kau baca balik nota. Ada soalan anytime kau boleh PM. Okay, jangan risau. Saya jam 12 pun saya akan balas message juga. Okay, kecuali kalau saya sudah saya tengah busy dengan Sumandak dan tiadalah saya balas. Okay juga, saya lambat saya balas juga. Okay. Alright, so saya stop recording dulu.